keputusan kita. Dan kita ada S1, S2, S3, S4. Mana datangnya? Dalam konteks ni dia dikenali sebagai pemboleh ubah asas permulaan. Pemboleh ubah keputusan tak akan menjadi pemboleh ubah asas permulaan pada peringkat permulaan saja. Walaupun tujuan kita nak dapatkan berapa nilai X, berapa nilai X1, berapa nilai X2, tapi kalau gunakan kaedah ni dia sikit. Pemboleh ubah X1, X2 dia start pada peringkat ni, pemboleh ubah X1, X2 dia bernilai kosong. Itu yang menyebabkan Z itu sama dengan kosong. Nampak tak? Itu sebab tu Z itu sama dengan kosong. Pada mana-mana jadual simplex. Macam mana kita nak baca jadual simplex? Jadual ni kedudukan garisan, nombor-nombor tu bukan kita tulis sembarangan. Dia sebab ada maksudnya. Pada mana-mana tablo simplex, walaupun pada peringkat permulaan ni, bila kita tengok jadual ni, kat sini kita boleh katakan nilai penyelesaian semasa. Nilai penyelesaian semasa kita boleh tulis kat sini nilai penyelesaian semasa. Kita boleh tulis kat sini ialah kat sini kita misalnya ialah pada peringkat ni, pada jadual ni kita boleh tulis Z sama dengan kosong, X1 sama dengan kosong, X2 sama dengan kosong. Kenapa? Sebab nilai-nilai yang bukan kosong tu hanya ada pada pemboleh ubah yang ada dalam kolom asas ni. Yang kolom asas tu kita ada apa S1 kan? Ini ialah nilai S1. S1 sama dengan 180, S2 sama dengan 160, S3 sama dengan 50, S4 sama dengan 50. Walaupun nilai S1, S2, S3, S4 tak sama dengan kosong, ada nilai dia besar, tapi nilai Z tu dia tidak menjejaskan nilai Z. Z tidak kosong kan? Kerana apa? Kerana mengapakah nilai penyelesaian Z kosong ketika nilai S tak sama dengan kosong? Sebab apa sebab dia? Sebab yang ni kan, apa saja nilai S1, ingat tak saya sebutkan tadi kan, walaupun nilai berapa pun nilai dia, sebab dalam fungsi objektif kita akan darabkan dengan kosong, jawapan dia akan kosong. Sebab dia bukannya boleh ubah keputusan. Nilai itu kenapa S tu boleh wujud? Kenapa dia datang ni? Model piawai. Model piawai. Sebab model piawai kita yang asal berbentuk kecil. Bila kita piawaikan, ciri-ciri model piawai, semua tekangan mesti berbentuk sama dengan kan? Itu ciri-ciri model piawai. Kalau model tu ialah, kalau tekangan berbentuk kurang atau sama dengan daripada, kita perlu tampil dengan pemboleh ubah lebih dari. Apa nama pemboleh ubah ni? Lalai. Kebetulan keempat-empat tu nama dia sama. Pemboleh ubah S. Jadi pemboleh ubah S ni bukan pemboleh ubah keputusan. Dia diwujudkan, kenapakah pemboleh ubah S wujud dalam model pengatur cara linear berikut 10 markah. Titik 10 markah. Nama titik lah. Bla macam cikgu cakap dalam kelas dah, titik dia ucapan dia. Wujud kontak cikgu ni sikit. Nampak? Awak kena tahu sebab dia kena tahu sebab kenapa S tu ada. Jadi bila awak tahu sebab kenapa S tu ada, sampai mana-mana pun, pada pagi kita ada jumpa banyak jadual. Kat mana pun dia berada, awak tahu S tu kenapa dia berada di situ. Okey, kaedah yang bagi ada disebut ni dari ke bawah ni. Okey, bagi mana-mana jadual, tadi kita ada jadual simplex tadi kan. Ni kata dia penting. Yang muka surat apabila semua perkali persamaan objektif tidak negatif dalam masalah maksimum, maka penyelesaian optimum
penyelesaian pada peringkat optimum tercapai. Oleh kerana model kita ialah model yang memaksimumkan, jadual tersebut ialah jadual yang optimum. Kita boleh katakan tableau simplet tersebut telah optimum jika semua perkali dalam persamaan objektif tidak bernilai negatif. Jadi maksudnya apa? Bila kita lihat balik, bila kita lihat pada jadual ni, kita lihat pada baris Z ni. Ada tak perkali-perkali yang bernilai negatif? Ada ni kan? Negatif 10 dan negatif 12. Kena lihat keseluruhan antara X1, F2, S1, S2, S3, S4. Tengok mana ada 5, ada 6, 7. Ada 7 poin awak kena lihat pada persamaan Z. Kena lihat satu persatu. Kat sini jelas kita menunjukkan ada 2 perkali yang bernilai negatif. Dalam erti kata lain, oleh kerana fungsi kita ialah fungsi memaksimumkan. Macam mana saya tahu memaksimumkan? Pada Z. Itu betul itu Z. Kalau ada C, meminimumkan. Kita dah lain sikit. Oleh kerana jadual ni ialah jadual memaksimumkan, penyelesaian optimum tercapai jika semua perkali dalam persamaan Z ni tidak negatif. Kosong adalah neutral, tak termasuk. Sekarang kat sini jelas ada 2 perkali yang negatif, iaitu perkali X1 dan perkali X2. Jika ada perkali yang bernilai negatif, maksudnya model tersebut, jadual tersebut belum lagi optimum. Penyelesaian optimum tersebut belum lagi tercapai. Jadi apa nak buat? Kita kena optimumkan, nanti kita ada proses saja. Okey, oleh kerana penyelesaian optimum tersebut belum tidak tercapai, kita kena buat satu proses, nama dia proses dedaran, dengan mengenal pasti pemboleh ubah masuk dan juga pemboleh ubah keluar. Kita ada istilah pemboleh ubah masuk dan pemboleh ubah keluar. Itu maksud pemboleh ubah masuk dan juga pemboleh ubah keluar yang berada di bawah ni. Okey, macam mana nak? Apa maksud pemboleh ubah masuk, pemboleh ubah keluar? Okey, pada peringkat jadual ni, penyelesaian semasa kita ialah S1 180, S2 160, S3 50, S4 50. Tapi penyelesaian ini tak optimum. Jadi dengan meletakkan nilai penyelesaian macam ni, kita belum capai peringkat optimum. Jadi untuk mencari nilai penyelesaian optimum, kita perlu gantikan salah satu daripada S ni yang merupakan penyelesaian semasa. S ialah dalam konteks ni, S ialah pemboleh ubah penyelesaian semasa. Oleh kerana dia berada pada jadual yang pertama, dia juga dikenali sebagai pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Kenapa? Sebab ni kan kataan permulaan ni hanya untuk jadual yang mula-mula ni. Itu maksud permulaan. Jadi S kat sini, pemboleh ubah S ni, keempat-empat S ni, selain daripada nama dia pemboleh ubah lalai. Jadi sebab tu cakap ada orang kan, orang yang sama, tempat yang berbeza, nama dia akan berubah. Macam awak kan, awak kat depan saya siapa? Apa nama awak? Awak depan saya sebagai apa? Pelajar. Balik rumah kat family, takkan pelajar pula. Anak kan? Nampak? Benda yang sama, tempat yang berbeza, fungsi dia berbeza. Macam ni lah S. Kalau nama dia pemboleh ubah lalai, maksudnya dia kat dalam persamaan lagi. Tapi dalam jadual ni, nama dia bukan pemboleh ubah lalai. Nama dia lebih tepat ialah, walaupun dia memang pemboleh ubah lalai, dia adalah pemboleh ubah penyelesaian semasa. Satu. Oleh kerana dia berada pada jadual permulaan, dia juga dikenali sebagai pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Ataupun, banyak nama dia, pemboleh ubah asas permulaan. Pemboleh ubah lalai, pemboleh ubah penyelesaian semasa, pemboleh ubah asas permulaan, pemboleh ubah penyelesaian permulaan. Di mana dia berada? Jadi kalau kita masuk jadual yang kedua, dia bukan kata permulaan tu akan hilang. Sebab dia dah berada pada jadual yang kedua. Jadi dengan 4 nilai S tu, penyelesaian optimum tak tercapai. Jadi kita perlu gantikan salah satu X tersebut dengan pemboleh ubah lain yang tak ada dalam bilik pemboleh ubah asas ni. Siapa yang tak ada isu? Siapa yang bukan pemboleh ubah asas? Siapa yang kita perlu gantikan? Dan tentulah yang bukan S tu, iaitu pemboleh ubah S1, S2.
X1, X2 calon-calon terbaik untuk kita gantikan. Itu dia punya konsep Jadi antara X1 dan X2 akan dipilih untuk menggantikan salah satu dari antara S1, S2, S3 dan S4. So soalan dia, siapa yang kita nak pilih antara S1 dan S2? Soalan yang kedua, siapa yang perlu kita, kalau kita dah tentukan S1 atau S2, dia nak gantikan siapa? Dia mesti menggantikan salah satu dari S2. So X yang mana akan masuk dan S yang mana akan keluar. Betul tak? Jadi untuk menentukan pemboleh ubah yang akan masuk, dengan menggunakan kaedah ni, oleh kerana fungsi ni ialah fungsi memaksimumkan. Saya tekankan memaksimum. Kenapa? Kalau dia meminimumkan itu lain. Yang saya sebut ni valid untuk memaksimumkan saja. Saya bagi dari dulu. Kalau ada mengatas ke bawah, habis. Syarat dia akan berubah. Syarat yang saya sebut ni akan berubah. Dia lebih kurang macam opposite. Opposite antara satu sama lain. Tapi bukan semua yang opposite. Kerana dia lain sangat. Oleh kerana fungsi ini ialah fungsi memaksimumkan, pemboleh ubah masuk ialah salah satu daripada pemboleh ubah, bukan pemboleh ubah asas, iaitu pemboleh ubah apa? X1 dan X2 yang mempunyai pekali yang paling negatif. Bukan paling negatif yang paling jahat. Negatif bukan negatif jahat tu. Kalau sinonim pada yang paling jahat tapi sumpah tak jumpa tidak. Kalau pelajar Melayu okey, kalau pelajar yang bukan Melayu ni kan, paling negatif jangan sinonim yang paling jahat kan. Bukan tu paling negatif dan tinggi nombor kau ni. Aduh. Kau ni negatif lah. Betul lah, kau ni negatif masa pakai tak elok kan. Tapi yang ni bukan tu. Okey, yang paling negatif. Pemboleh ubah yang paling negatif kerana fungsi dia ialah fungsi memaksimumkan. Kalau dia meminimumkan, yang paling positif. Dia terbalik. Okey, jadi seperti saya tekankan, untuk saya memaksimumkan. Pemboleh ubah yang kalau ada dua yang paling negatif, pilih salah satu. Pilih salah satu. Kena pilih satu tak boleh pilih dua. Kat sini kebetulan kita ada negatif 10 dan negatif 10 dan negatif 10 dan negatif apa ni? 12 clear. Yang paling negatif ialah negatif 12. Jangan harus tahu Yang paling negatif maksudnya kalau negatif makin besar nombornya makin kecil. Makin kecil. Itu maksud paling negatif, paling kecil lah. Paling kecil nilai dia. Jadi kalau kedua-duanya negatif 10 ataupun kedua-duanya negatif 12, pilihlah salah satu mana-mana. Tapi kena jelaskan. Jadi dalam contoh ni sangat jelas pemboleh ubah yang akan masuk ialah pemboleh ubah F2. Kenapa pemboleh ubah F2 ni dikenali sebagai pemboleh ubah masuk? Kenapa pemboleh ubah F2 boleh diambil sebagai pemboleh ubah masuk? Kenapa F2 terpilih? Sebab pada jadual tersebut pekali X2 dalam samaan Z adalah yang paling negatif. Itu sebab dia. Satu je sebab dia. Tak ada sebab lain. Kau benci macam mana pun X2, kau kena pilih X2. Faham kan? Clear kan? Okay. So F2 nak gantikan siapa? Sebab kita pada mana-mana peringkat sekalipun, pada mana-mana jadual, bilangan pemboleh ubah asas kita mesti 4 sahaja. Tak boleh tambah. Sebab kita ada 4 tekangan. Sebab setiap satu S tu, kenapa 4? Sebab kita ada 4 tekangan kat luar tadi. Jadi pada setiap masa bila kita mencari penyelesaian optimum dalam rumah ni, dalam rumah asas ni, dia mesti ada 4 orang je. Tak boleh ada lebih. Kalau ada lebih kau terkajang di luar. Dia mesti ada 4 saja. 1, 2, 3, 4 untuk menunjukkan model tu hanya ada 4 tekangan saja. Kalau ada 5, 5 lah. Kalau ada 2, ada 2 lah. Kalau tadi kita buat berapa tekangan tadi? 5 kan? 5 tekangan. Maknanya kalau buat model ni dia ada 5 baris. Maknanya mungkin dia ada sampai S5 kemungkinan. Okey. Jadi antara S1, S2, S3 dan S4 yang mana satu kita akan pilih? Kita akan pilih kalau lihat dalam nota saya kat mana saya tulis okay. Saya dah tulis dalam nota, tapi saya nak tengok jadual ni supaya awak nampak. Okey, kenapa X2 terpilih? Jadi kalau X2 terpilih, yang akan keluar macam mana nak tentukan pemboleh ubah mana yang keluar? Sebagaimana yang saya tulis dalam nota ni, pemboleh ubah keluar ni apa ayat dia? Pemboleh ubah keluar ialah untuk kaedah memilih pemboleh ubah keluar adalah seperti berikut. Nilai-nilai penyelesaian dibahagikan dengan nilai pekali positif. Hanya pekali positif. Maksudnya kalau kosong dan negatif itu abaikan. Ini maksudnya kosong
negatif apa ya? Hanya yang positif sahaja kita akan lihat. Di bawah laju pemberi ubah masuk X2 dan dapatkan nisbah tersebut, dan nisbah yang akan dipilih ialah nisbah yang paling minimum. Nisbah yang paling minimum. Apa maksud dia? Pergi balik ke sini. Pergi balik ke X2. Tadi kita tahu yang keluar siapa? Yang keluar X2 kan? Yang keluar ialah X2. Bila yang keluar X2, okey, jadi kenapa X2 keluar? Sebab dia perkali dia paling negatif dalam zaman Z. Okey, kita tengok perkali-perkali yang lain dalam laju X2. Kita ada apa? Kita ada 1, 2, 5/11, 1/4. Kebetulan kesemuanya positif. Jadi ada 4 calon yang akan keluar. Kalau ada yang negatif itu kita abaikan. Kalau ada yang positif, negatif dan kosong, perkali yang negatif, perkali yang kosong itu kita abaikan. Dalam contoh ni maksudnya apa? Tak ada yang kosong, tak ada yang negatif, semuanya positif. Maksudnya ada 4 calon yang boleh keluar. Kalau hanya ada satu saja yang positif, tak ada kira dah, dan memang dia akan keluarnya. Kalau ada 2, kena kira nisbah. Macam ni kita ada 4, kita kena kira nisbah. Macam mana nak kira nisbah tu? Maksud nisbah tu ialah kita bahagikan. Ni yang saya bulat-bulat tadi. 180 bahagi 1. Berapa dapat? 180. 180. Kemudian 160 bagi 2, 80. 50 bahagi 5/11. Ada berapa ni? Kena kira. 110. 50 bagi dalam 11. 11 bagi 10, 10 bagi 10, 110. Betul. 50 bahagi 1/4. 50 dalam 4, 200. Kira lah pakai kalkulator kan? Kira pakai kalkulator. Kalau nak test otak tu okey tak okey, cubalah test mencongak masa exam. Test. Bawa kalkulator. Kalkulator kenal dia. Pastikan kita bawa boleh kira lah. Tekan keluar nombor lain, aku tak tahu kan. Biasa-biasa kan guna kalkulator. Ini masa final kita baru nak pakai kalkulator. Kalkulator tu pun nak nyampah. Semester persiapan aku tiba-tiba nak pakai masa exam. Dia pun membuat data-data berhenti habis. Pernah tak kena? Ya. Dia belajar kena padan dia. Dulu akademik baik. Dia memang simpan kalkulator spek. Sekarang kita tak nak layan kita tu. Kita nak layan. Bawa kalkulator, dah tahu nak exam kan? Dah kita benarkan pakai kalkulator, bawa lah sendiri. Lepas tu berhenti habis dah. Kita bawa berhenti spek. Tak ada berhenti, bawa berhenti kereta letak kat tepi. Sangat. Sebab baru pertama kali pakai kan? Buka-buka kan? Okey, kau nampak? Okey. Kenapa saya gunakan nisbah tu? Saya bahagikan X2 saja. Saya tak kacau pada X1. Tak, bila saya bagi nisbah ni, kenapa saya pakai nisbah dalam kolom X2 saja? Saya tak usik pada X1. Sebab X2 ialah pemberi ubah masuk. X2 ialah pemberi ubah masuk. Bila kita cari nisbah, kita nak tentukan siapa yang akan bukan X2 ni akan berikan siapa? Siapakah yang akan kita keluar? Kita dapatkan nisbah yang paling minimum. Kalau nak faham siapa yang makan rendah, dia keluar kan? Okey, jadi siapa makan yang rendah? S2. Kenapa dia rendah? Sebab makan dia hanya 80. Makan dia hanya 80. Kalau ada satu senanglah. Maksudnya S2 akan keluar, S2 keluar, X2 masuk. Dekat ni dia. Pemberi ubah masuk ialah X2, pemberi ubah keluar ialah S2. Kenapa? X2 ialah pemberi ubah masuk kerana perkali dia adalah yang paling negatif dalam persamaan Z. Manakala S2 ialah pemberi ubah yang akan digantikan oleh X2 kerana nisbah bagi S2 adalah yang paling minimum. Kalau saya highlight kan, ingat
dia melibatkan baris S2 dan laju X2. Apa tak? Apa yang kita buat tadi kan? Dia melibatkan baris baris S2 dan laju X2. Kenapa? Yang saya dah fikir dulu tadi dah. Cakap kuat, jangan letak terus. Kalau kau tepis kan kena dinding, kalau letak apa? Dapat kan? Kenapa kan? Sebab benda ni hari ni je saya cakap squat je. Lepas ni kita dah, sebab kita akan pergi lebih jauh. Mana proses-proses ni awak akan beritahu. Okey. Jadi bila kita buat begini, ada satu nombor yang bersilang kat situ. Kan? Ni. Apa nombor tu? Nombor tu. Ada nombor 2. Betul ada bersilang. Persamaan S2. Persamaan S2 yang bintang ni. Ni S2 ni. Nama dia persamaan fungsi. Sebab kaedah kita ialah kaedah fungsi. Persamaan S2 ialah persamaan fungsi. Persamaan pemberi ubah keluar, S2 keluar. Manakala nombor yang saya bulat tu, itu nama dia unsur fungsi. Ada dalam kita surat kelima, ke atas tu ayat, surat yang kelima. Ini dia. Unsur fungsi dan persamaan fungsi. Sebab apa? Kaedah yang kita akan gunakan, nama kaedah ni ialah kaedah fungsi. Bahasa Inggeris apa saya lupa. Itu ada bahasa Inggeris. Apa nama lupa kaedah yang kita akan gunakan ialah kaedah fungsi. Okey. So far ada soalan? Tak tahu macam mana nak tentukan pembeli ubah masuk, pembeli ubah keluar, apa itu unsur fungsi, apa itu persamaan fungsi, macam mana tentukan jadual penyelesaian tersebut dah optimum atau belum. Itu ada perkara yang kita tahu. Jadi jadual tadi, ini dia. Bila saya katakan, ini yang saya bulatkan. Selalunya dalam bila kita bulatkan macam ni ada maksud dia. Dalam bulat selalunya dia bagi jadual, dia maksud jadi bulatan. Bulatan ini menunjukkan X2 masuk, S2 keluar. Bulatan ni ada sebab apa ni? X2 masuk, X2 akan masuk, S2 akan keluar. Cukup dengan meletakkan bulatan, tetapi ada sebab lah. Kalau dalam exam janganlah macam ni kan, jangan cuti macam ni. Tahu je lah. Bukanlah aku ajar macam dia memang ikut biji betul, baru kat dia. Dia bentangkan balik dia. Dalam exam selalunya skema dia macam ni lah. Bila awak tulis macam ni, awak bulat dia, jadi awak ada wayang dia. Unsur fungsi kenapa S2 masuk, kenapa S2 keluar, macam-macam. Okey. Sekarang ni kita nak buat satu proses. Proses namanya proses lelakan, iteration. Proses ni kalau dalam F nama dia proses proses lelakan. Untuk dapatkan penyelesaian optimum dengan menggunakan kaedah fungsi tadi. Step yang pertama, semua unsur dalam persamaan fungsi, semua unsur dalam persamaan fungsi kita bahagikan dengan 160. Kita bahagikan dengan berapa tinggal tadi? 2. Penyelesaian 160. Semua elemen, semua unsur dalam persamaan fungsi kita bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan unsur fungsi. Berapa unsur fungsi tadi? 2 kan? Jadi yang ini 1 bagi 2 dapat 0,5, 1/2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 0 bagi 2, 0, 1 bagi 2, 1/2, 0 bagi 2, 0, 0 bagi 2, 0, 160 bagi 2, 80. Ini dia persamaan fungsi seperti mana yang saya tuliskan. Ini akan jadi lelagan yang pertama. Proses lelagan yang pertama. Di mana kita nak set up jadual yang baru. Nombor dah tentu berubah dah. Dan sebelum tu perlu diingat. Lihat pada kolom atas. Nampak tak ada perubahan sekarang? Kalau sebelum ni kita tulis S1 kan? Sekarang S1 dah berubah jadi X2. Tempat X1 dah diambil alih. Tempat S2 telah diambil alih oleh X2. Itu je
yang berubah. Yang kepala-kepala ni, dan nama pun kepala, jangan ubah. Dia akan kekal. Tak boleh ubah. Sebab tu kalau awak salah dari atas, semuanya akan salah. Kepala dia mesti kekal. Sama. Maknanya dua kolom, kolom yang ini, asas Z sampailah pada Z kekal. Dan juga dua perkataan ni. Ni Z satu. Mesti tak boleh ubah. Okey. Jadi bila kita buat proses lelangan ni, untuk dapatkan penyelesaian optimum, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu ubah semua nombor ni dengan menggunakan pertua fungsi. Untuk menggunakan pertua fungsi ni, step yang pertama kita start dengan kita mulakan dulu dengan apa ni? Kita mulakan dulu dengan persamaan fungsi. Setiap unsur ni kita bahagikan dengan kita bahagikan dengan unsur fungsi. Setiap unsur dalam persamaan fungsi kita bahagikan dengan unsur fungsi. Nombor-nombor yang lain daripada persamaan fungsi, kita kena gunakan kaedah fungsi. Kaedah fungsi ni dia senang, tapi dia sangat cerewet. Semuanya awak kena setakat ni saya belum jumpa kalkulator yang boleh buat dah. Kalau guna apps boleh buat. Tapi dalam ni kita tak akan gunakan apps, kita akan gunakan apa ni? Kaedah manual. Saya bawa balik jadual tadi. Okey, saya bawa balik jadual tadi. Jadual yang asal ni 3.3 yang asal tadi yang berada di atas ni muka surat yang ke-6. Jadual dia sama dengan jadual 3.2 dalam muka surat apa ni? Dalam muka surat yang keempat. Jadual yang sama. Ini jadual yang asal. Saya letak dalam satu page supaya awak boleh nampak dengan jelas. Okey. Yang kita dah ubah ialah apa ni? Persamaan fungsi tadi. Nampak tak persamaan fungsi ni? X2 ni. Nilai ni dah selesai. Nilai-nilai yang lain nampak tak? Yang asal dia kosong kan? Sekarang dia jadi 960. Nampak tak semua nilai-nilai yang lain dia berbeza dengan jadual yang atas. Okey. Macam mana nak dapat 960 ni? Setiap satu tu semua kena buat step dia sama. Cuma nombor dia akan berbeza. Kaedah fungsi. Okay, kaedah fungsi ni kalau saya bertunjukkan macam ni, saya harap awak boleh nampak dengan jelas. Kita padam biar awak nampak. Kita dapat kosong, berapakah nilai dia? Jawapan ni kita dah tahu 960. Okey. Bagi setiap ketua fungsi dia gunakan kaedah sudut, kaedah 4 segi. Tengok di mana nilai yang kita nak selesaikan nilai ni. Apakah nilai baru dia? Nilai lama ni kosong. Apakah nilai baru dia? Nilai baru dia ialah 960. Macam mana dapat 960? Okey, tengok pada nombor kosong. Di mana kedudukan fungsi? Di sini. Buat apa ni? 4 sudut. 60, 60, 12. Dapat tak 4 segi tu? Itu kaedah dia. Kalau saya buat garisan macam ni. Kita tentukan dua bucu dulu. Nombor asal, nilai asal dan di mana fungsi dia. Kemudian buat garisan 4 segi. Dapat tu? Okay, kemudian nilai yang asal, apa calculation dia? Okey, katalah nilai yang asal, okey, kita ada bentuk fungsi. Kalau dalam rumus dia ada apa ni? Dia ada rumus dia. Tapi dia akan libat banyak simbol. Okey, ambil nilai yang asal. Sebab setiap dia akan berulang je. Nilai yang asal ialah kosong. Tolak dengan kita perlu bahagikan dengan kosong, kita tolakkan satu nilai. Nilai tersebut kita kena bahagikan dengan nilai fungsi dia. Berapa nilai fungsi dia? Nilai fungsi dia ialah 2. Kalau 4 lah. Nombor yang asal kosong kosong ni saya tulis besar-besar. Saya tulis besar-besar kosong ni. Nanti awak silap letak apa ni? Awak silap letak apa ni? Silap letak ni. Kosong. Kosong tolak berapa bagi 2. Kosong tu nombor asal. Pembawah kosong tu tidak berada di atas Dia kosong, dia yang kosong bersatu sebenarnya. Kosong tolak berapa bagi 2. Yang di atas tu ialah hasil darab 2 bucu tadi.
dua bujuan lain. Kita dah gunakan kosong, kita dah ambil. Dua kita dah ambil, tinggal yang ni kan. Dua ni kita darabkan. Jatuh lagi. 160 darab negatif 12. Kira betul-betul. Inilah kena ulang banyak kali untuk semua nombor-nombor yang lain. Dia akan bergerak. Dia akan bergerak dia buat segitu. Kita selesaikan dulu. Cuba kita kena dapat tak? Kosong tolak apa ni? So ini 12 kan? 12 dua. Ini 12 bagi negatif 12. Daripada nampak kosong tolak 160 darab negatif 12 bagi dapat 960. Dapat. Jawapan mesti 960. Ini jawapan betul. Okey, cuba kita test yang kedua. Saya kena padamlah nampak bersama kan. Okey. Sekarang saya nak buat saya nak buat ikut urutan dia supaya nampak. Okey, saya nak pergi yang ni. 180 mana paksi dia? Jadi paksi dia ialah 160 2 dan 1. Jadi nilai baru dia ialah 180. Nilai lama tolak apa darab apa? 160 darab 1 bahagi 2. Jawapan dia mesti 100. Jawapan dia mesti 100. 100 yang mana ni? Kedudukan dia mesti sama kan? Kedudukan mesti sama. Ini nilai ni. Okey, saya pergi tempat lain tak? Nak test bila dapat? Nak pergi. Okey, sebab dia akan bergerak semua nombor selain daripada pesawat paksi banyaklah kerja dia. Memang banyak. Apa nak buat? Kenapa suami cuti kan? Macam kerja di cara ni. Memang banyak. Okey. Saya nak pergi yang lain. Kalau awak saya rasa dengan dua tajuk boleh dapat. Okey, kalau saya 1/4 ni nilai asal dia. Nampak 1/4 dia kan? Kan nilai asal dia kan? Satu. Bila kita ubah dia jadi 1/8. Okey, apa dia punya petak dia? 1/4, 1, 2, 1/4. Yang dua tu paksi. Jadi nilai asal 1/4 tolak 1/4. Dan tentu kita bahagi, kita akan bagi 2. 1/4 darab 1. Dapat tak 1/4? Jadi 1/8. Cuba dapat. Ini semua nombor macam tu. Yes. Dia akan bergerak. Petak tu dia akan bergerak. Kira dah berapa kali? Saya pun tak kira. Okey. Cuba kira yang lain. Okey, awak pilih mana-mana nombor. Pilih mana-mana nombor yang ada kat sini kan. Katalah yang ni kosong. Ni kan kosong kan? Betul ke dapat kosong ni? Betul. Yang kosong. Cuba kira. Kosong darab apa? Buat ni. Yang saya buat budak ni. Saya dapat kosong. Saya dapat kosong tak? Pilihlah mana-mana nombor yang awak suka. Yang pastikan boleh dapat kira dia. Ni 1, 50, 11, 80 ni jangan sebab dia sama pasti. Kosong. Ada terlalu soalan? Boleh tanya. Betul. Itu je step dia. Cuma kerja dia banyak.